Assalamualaikum, aku Cik Asri. Before kita start, aku nak minta dekat korang, lepas habis je tengok video aku ni, korang boleh pergi dekat page Facebook Abel Norton Bundle. Aku tak tahulah cara aku sebut ni betul ke tidak, dia punya pronunciation tu, tapi lebih kurang macam gitulah bunyi dia. Sebab brother kita seorang ni, brother Pian, dia baru saja nak start berniaga kasut bundle. Walaupun bundle tapi berkualiti. Sebab dalam keadaan ekonomi sekarang ni, apa salahnya kita support each other. Kalau kau nak harapkan menteri pun, kau tengoklah apa jadi, dah macam zoo negara kayanya. So kita tolong je lah sesama sendiri pada fighter-fighter dekat luar sana tu. Pastikan kau habiskan dulu tengok video aku ni, baru kau pergi dekat page Facebook Abel Norton Bundle tu, kau tekan like. Dan setiap kali brother Pian kita ni buat live, kau masuklah dan tolong like dan juga share dia punya live tu. Tak dapat tolong banyak, tolong sikit pun jadilah. Untuk link, aku dah letak siap-siap dekat description dekat bawah. Engkau tinggal tekan je. Ok, settle lah. Sekarang kita cerita pula pasal bola. Liga Super kembali bersambung pada 24 Julai yang lalu. Dan kesemua perlawanan untuk aksi ke-14 kalau tak silap aku telah pun berlangsung, kecuali perlawanan yang melibatkan pasukan Kedah dan juga Pulau Pinang, sebab katanya ada player Kedah yang dijangkiti wabak COVID-19. So kita doakan player-player Kedah yang terlibat dengan wabak COVID-19 ni, yang dijangkiti COVID-19 ni, cepat sembuh dan tidak berlaku penularan yang teruk. Baru-baru ni kecoh kerana FIFA ni sedang melakukan kajian untuk mengubah sistem bola sepak. Maksudnya, segala peraturan dan juga undang-undang bola sepak yang diguna pakai hari ini nak diubah oleh FIFA. Cuma tak semualah. Ada beberapa perkara sahaja yang nak ditukar oleh FIFA ni. Dan dalam beberapa perkara yang cuba diubah oleh FIFA ni, ada benda yang aku setuju, ada benda yang aku rasa macam tak payahlah kot, maintain je lah dengan apa yang sedia ada ni. So kita cerita sikit lah apa sistem bola sepak yang nak diubah oleh FIFA ni. First, FIFA nak kurangkan minit perlawanan daripada 90 minit kepada 60 minit sahaja. Sekarang ni 45 minit separuh masa pertama, 45 minit separuh masa kedua. FIFA nak tukar, dia nak buat 60 saja. Maksudnya 30 minit separuh masa pertama, 30 minit separuh masa kedua. Dan cadangan ni pernah dikemukakan oleh Florentino Perez. Siapa Florentino Perez ni? Lain hari lah kita cerita. Sebab bagi aku tak berapa setuju untuk peraturan ni. Sebab 30 minit untuk separuh masa pertama dan juga separuh masa kedua pendek sangat. Lagipun kalau perlawanan-perlawanan yang melibatkan pusingan kalah mati, suku akhir, separuh akhir, final, kalau perlawanan tu terikat sampai ke minit ke-60, engkau nak tambah berapa je untuk extra time? Takkanlah 5 minit 5 minit extra time pertama, 5 minit extra time kedua, 10 minit. Nak buat apa je? Pasing-pasing tiup whistle main penalti. So kemeriahan tu akan sedikit berkurang lah bagi aku, tak tahulah bagi korang. So secara jujur dan pendapat peribadi aku tak berapa setuju sekiranya FIFA nak kurangkan minit perlawanan menjadi 60 minit sahaja. Kedua, throw in boleh dibuat menggunakan kaki. Maksudnya kalau bola tu keluar, kau ambil bola tu letak atas garisan, sepak terus masuk ke dalam padang, dibenarkan. Kalau benda ni jadilah. Tapi FIFA dia nak khabar, kalaulah throw in tu boleh dibuat guna kaki, orang tak panggil throw in dah, dia akan jadi kick in. Atok Wenger, bekas jurulatih Arsenal, dia cakap, dia kata throw in ni tidak memberi sebarang manfaat dan kelebihan pun kepada mana-mana pasukan. Tapi bagi aku, walaupun aku ni tak pernah jadi coach untuk mana-mana tim, throw in ni sebenarnya memberi kelebihan kepada mana-mana pasukan yang mempunyai player yang ada kebolehan untuk membuat lontaran ke dalam secara jarak jauh. Kalau sebelum ni kita ada Adrian Jurat Chamrong dekat pasukan Perlis, sekarang JDT ada Corbin Ong. Sekiranya throw in ni dimansuhkan dan digantikan dengan kick in, rugilah pasukan-pasukan yang ada player macam Corbin Ong apa semua tu. Sebab kalaulah boleh guna pakai kaki, kick in apa semua tu, kita semua tahu player bola sepak boleh tendang bola pakai kaki. Tapi
tak semua player bola sepak ada kebolehan untuk membuat lontaran ke dalam secara jarak jauh. So untuk peraturan yang ni pun aku tak berapa setuju. Ketiga, tiada hak untuk pertukaran pemain. Maksudnya setiap pasukan boleh membuat pertukaran player berapa banyak pun yang dia nak. Sebelum ni hanya 3 pertukaran player sahaja yang dibenarkan. Tapi sejak dunia dilanda Covid ni, FIFA membenarkan untuk membuat 5 pertukaran. Dan kalau dia nak ubah, nak jadikan tiada had untuk pertukaran pemain ni, bagi aku okey je. Sebab boleh mengelakkan seseorang player tu diperam lama sangat dekat bangku simpanan. Contoh kalau ada pasukan yang beli player yang dia nak, lepas tu player tu tak dapat compete untuk first 11, untuk pertukaran pemain pun dia tak terpilih, apa jadi? Duduk je lah dekat bangku simpanan tu sampai kesudah. Bila habis kontrak, buat keputusan untuk pindah ke pasukan lain, apa jadi? Abuk pun tak ada. Cuma sistem tiada had untuk pertukaran pemain ni, apa yang aku tengok, tidak begitu menguji kebijaksanaan seseorang jurulatih untuk mengubah rencana dan juga taktikal pasukan ketika dalam perlawanan. Yalah, kalau sebelum ni 3 je dapat bawa masuk, kemudian tukar jadi 5, silap bawa masuk player, makan diri macam England itu hari. Tapi kalau dah tak ada limit, engkau bawa masuk player A, tak jadi. Engkau bawa masuk player B pula, tak jadi juga macam yang kau nak. Engkau bawa masuk player C, player D, macam tu lah sampai Abang Jamil mampus. Tapi secara overall, aku tak ada masalah pun kalau nak pakai sistem yang macam ni. Tiada had untuk pertukaran pemain. Kemudian waktu permainan akan dihentikan apabila bola keluar dari kawasan permainan. Lebih kurang macam sukan basketball. Dan untuk sistem yang ni pun bagi aku okey, sebab boleh mengurangkan drama-drama yang tak sepatutnya berada di atas padang. So tak adalah buang masa lama sangat, dan masa kecederaan yang ditambah pun tak adalah melerik sampai ke 7-8 minit. Kan biasa kita tengok dekat ujung nak habis, kalau bola tu keluar, adalah player yang krem lah, lutut terkehil lah, urat putus lah, macam-macam. Yang ni bagi aku sistem yang langsung tak masuk akal, dan aku memang tak boleh terima. Player yang menerima kad kuning akan diarahkan keluar padang selama 5 minit sahaja, lepas tu masuk balik. Fungsi kad kuning tu untuk memberi amaran dan peringatan kepada player supaya tidak mengulangi kesalahan atau kesilapan yang sama. Kalau tak, akan dikenakan kad merah dan diarahkan keluar padang. Dah kalau dia buat sistem yang macam ni, sekali tackle kad kuning dekat luar 5 minit, masuk tackle lagi, kena kad kuning lagi, keluar lagi 5 minit, masuk kau tackle lagi. Dan kau bayangkan kalau dalam satu padang tu ada 10 ramos, 10 PP, tak ada yang patah kaki. So FIFA gaji balik, dan kalau boleh tak payah pakailah sistem yang mengagut macam ni. So adakah FIFA ni betul-betul tekad untuk ubah sistem bola sepak yang ada pada hari ini? Sama-sama kita tunggu dan tengok jalan nanti apa akan jadi. So macam mana pula dengan korang? Adakah korang tak setuju dengan kesemua sistem dan juga peraturan yang cuba diubah oleh FIFA? Ataupun korang jenis tak kisahlah mana-mana janji ada bola, ataupun sama macam aku, ada part yang korang setuju, ada part yang korang tak setuju? Boleh komen je dekat bawah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa kejap lagi pergi dekat page Facebook Abang Norton Bundle. Kau pergi like ramai-ramai. Dan siapa-siapa yang masih lagi belum tengok video Akmal Rizal, kau pergilah usaha kejap lagi. Sedih aku tengok view 200 lebih je. Hai, tak apalah, tetap tersenyum walau apa jua masalah yang mendatang. Kerana hidup tanpa ujian ibarat jantung tanpa denyutan. Mana-mana yang masih baru dekat channel ni, kau tekan button subscribe dekat bawah tu. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.